Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi min Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Syekh Abdul Rashid Al-Banjari rahimahullahu subhanahu wa ta'ala qala lafaz niat sembahyang sunat asar dahulu daripada fardu asar. Adapun kemudiannya lafaz niat sembahyang sunat asar dahulunya. Adapun kemudiannya adapun kemudian daripada sembahyang asar, maka tiada harus sembahyang sunat asar lah zahirnya. Sini perlu tambih ya. Jadi sunat asar, kenapa dia panggil sunat asar, dia tak panggil qabliyah? Kerana dia tidak ada ba'diyah. Sembahyang sunat selepas asar itu makruh tahrim. Makruh tahrim itu dosa, tapi tak seperti dosa haram. Itu disebutlah dalam kitab Tuhfatul Muhtaj karangan Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah, Nihayatul Muhtaj karangan Syekh Muhammad Ar-Ramli rahimahullahu ta'ala. Jadi makruh tahrim makruh tahrim sembahyang sunat selepas asar itu berlaku apabila sembahyang itu sembahyang mutlak, ataupun sembahyang tersebut sembahyang sunat sebabnya di akhir, itu sahaja yang haram. Adapun diri sembahyang sunat asar itu sendiri, kalau buat selepas asar tidak haram. Ataupun sembahyang sunat yang berwaktu kita nak qada situ tidak haram. Ataupun sembahyang sunat sebabnya dahulu pun tidak haram. Cumanya kalau kita boleh qada, kalau sembahyang qada lah, kalau kita boleh qada kalau kita boleh qada masa yang lain, tapi sengaja pilih masa-masa makruh tahrim sembahyang, maka hukum dia haram juga. Dia seperti sembahyang pada waktu yang dilarang. Kemudian kata musannif rahimahullah, usalli sunnatal asri rak'ataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Aku sembahyang sunat asar 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Habis. Lafaz niat sembahyang sunat maghrib kemudiannya, yakni selepas daripada sembahyang maghrib. Usalli sunnatal maghribi rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala Allahu akbar. Aku sembahyang sunat maghrib 2 rakaat kemudian daripada maghrib kerana Allah Ta'ala. Sembahyang sunat kemudian ada qabliyah, tak ada ke? Qabliyah ada, cuma sunat ghairu muakkad. Sunat muakkad ni ada 10 saja. 2 rakaat sebelum subuh, 2
2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak. Adapun sembahyang sunat rawatib yang selain daripada 10 ni, iaitu 12 rakaat lagi, iaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isyak. Ha? Ya. Macam mana sembahyang subuh 2, maghrib 2, 6. Dia muakkad 12. Muakkad 12 ni sekejap. Tak ingat weh. Muakkad 12 ni. Ghairu muakkad 10. Okay. Sembahyang sunat. Sebab yang 4 zuhur, qabliyah dengan ba'diyah tu ada yang muakkad, ada ghairu muakkad. Ya, tengok bismillah. Mana ni? Salatun nafil 272. Sallimu qur'an min asy-syaitanir rajim. Rakaatain ba'da wa arba'in qabla asar wa rakaatain qabla maghrib wa as-safar. Lakinna laysa muta'akkidah. 2 zuhur, 2 selepas, 4, 8 rakaatain ini. Betul lah. Betul. Ya. Jadi yang sunat ghairu muakkadnya ialah 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isyak. Betul lah 12. Kalau yang muakkad 10. Subuh, sebelum subuh 2, sebelum zuhur 2, selepas zuhur 2, selepas maghrib 2, selepas isyak 2, 10. Betul. Jadi ba'diyah zuhur dengan qabliyah zuhur tu ada muakkad dengan ada ghairu muakkad. 4 rakaat, 2 rakaat muakkad, 2 rakaat ghairu muakkad, 4 rakaat selepas pun 2 rakaat muakkad, 2 rakaat ghairu muakkad. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, lafaz niat sembahyang sunat isyak dahulunya, hak ni ghairu muakkad. Usalli sunnatal isya'i raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala, Allahu akbar. Aku sembahyang sunat isyak 2 rakaat dahulu daripada sembahyang fardu isyak kerana Allah Ta'ala. Jadi habis lafaz niat sembahyang sunat isyak kemudian daripada sembahyang isyak dia panggil ba'diyah. Usalli sunnatal isya'i raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala, Allahu akbar. Aku sembahyang sunat isyak 2 rakaat kemudiannya kerana Allah Ta'ala. Lafaz niat sembahyang sunat subuh dahulu daripada sembahyang subuh. Adapun kemudian daripada sembahyang subuh itu tiada harus. Ini macam tadi. Tiada harus dengan makna makruh tahrim untuk sembahyang sunat mutlak, untuk sembahyang sunat sebabnya di akhir. Itu yang makruh tahrim. Makruh tahrim ada dosa. Cuma dosanya tidak sama macam haram. Adapun sebab berwaktu seperti sunat subuh boleh lakukan selepas daripada sembahyang subuh, ataupun sembahyang qada, ataupun sebab terdahulu. Sembahyang sunat yang sebabnya terdahulu, itu waktu tahrim boleh dia buat. Kemudian dia kata usalli sunnatas subhi. Sunnat tu ta'arud tu sunat. As-subhi ta'yin. Raka'ataini 2 rakaat lillahi ta'ala. Aku sembahyang sunat subuh 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Allahu akbar. Selesai.
Lafaz niat sembahyang sunat gerhana. Lafaz niat sembahyang sunat gerhana. Mari pula masuk perbahasan sifat sembahyang gerhana. Sembahyang gerhana bulan. Usalli salatal khusufi dengan kha. Raka'ataini sunnatan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Aku sembahyang dia ulang tu. Aku sembahyang sunat gerhana. Aku sembahyang. Betul lah, solat tu diterjemah sembahyang. Aku sembahyang gerhana 2 rakaat sunat kerana Allah Ta'ala. Lafaz niat sembahyang sunat gerhana matahari. Usalli salatal kusufi raka'ataini sunnatan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Aku sembahyang gerhana matahari 2 rakaat sunat kerana Allah Ta'ala. Jadi sembahyang gerhana dia panggil seorang tu kusuf, seorang tu khusuf. Khusuf untuk gerhana bulan, kusuf untuk gerhana matahari. Dikatakan juga gerhana matahari, gerhana bulan tu sebagai khusuf. Boleh juga kita sebutkan gerhana bulan tu khusuf, gerhana matahari pun khusuf dengan kha. Dua-dua tu dengan kha pun boleh juga. Cumanya kalau kita perincikan khusuf dengan kaf tu gerhana matahari, khusuf dengan kha tu adalah gerhana bulan. Itulah yang masyhur dan yang afsah. Bahkan ada pendapat kata sebaliknya. Khusuf dengan kaf itu pada gerhana bulan, khusuf itu dengan gerhana matahari. Cuma pandangan yang afsah dan yang paling masyhur seperti dalam kitab kita ni, khusuf dengan kha itu gerhana matahari, khusuf dengan kaf itu gerhana bulan. Disyariatkan sembahyang kusuf, sembahyang gerhana matahari itu pada tahun kedua hijrah. Pada tahun kedua hijrah. Adapun sembahyang khusuf adapun sembahyang khusuf, iaitu sembahyang gerhana bulan, itu berlaku pada bulan Jamadil Akhir daripada 5 hijrah. Jadi gerhana matahari lah lebih dulu berlaku berbanding dengan gerhana bulan. Sembahyang gerhana matahari dan gerhana bulan tu sunat muakkad bagi orang yang nak sembahyang sendiri ataupun orang yang nak sembahyang secara berjemaah. Sunat muakkad berlaku. Bahkan kalau orang yang meninggalkan gerhana matahari dan gerhana bulan punya sembahyang ni, hukum dia adalah makruh. Hukum dia adalah makruh, walaupun tidak ada larangan yang khas, yang khusus dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dalam Quran. Kenapa? Walaupun tidak ada dalil yang mengatakan larangan untuk sembahyang, untuk tidak buat sembahyang gerhana. Kenapa tidak ada larangan untuk tidak buat sembahyang gerhana tu, ataupun larangan kepada orang yang meninggalkan sembahyang gerhana tu? Walaupun tak ada, tetapi tetap makruh kerana kuat sunat dia. Sunat dia tu kuat, dita'akudiha, kerana kuat sunat dia. Dia sunat muakkad. Dan sebab keduanya ialah kerana berlaku khilaf di kalangan ulama, adakah dia wajib ataupun tidak. Pandangan mazhab kita, mazhab Syafi'i, sunat muakkad, bukannya wajib. Dan dia tu 2 rakaat lah. 2 rakaat. Cuma 2 rakaat ni dia ada 3 peseng cara buat. Pertamanya 2 rakaat seperti 2 rakaat sembahyang subuh, sembahyang sunat subuh. Macam biasa, 1 rakaat, 1 i'tidal, 2 kali sujud. Tu cara pertama. Cara yang kedua, sekurang-kurang sempurna. Tadi tu kurang, paling kurang tu. Yang cara kedua ni sekurang-kurang sempurna, iaitu ada 2 kali rakaat, 2 kali qiyam baca surah pada setiap rakaat, dan bacaannya tidak panjang. Itu sekurang-kurang sempurna. Yang ketiga, paling sempurna, copy paste balik had nombor 2, cuma bacaannya panjang. Bacaannya adalah panjang. Panjang macam mana saya kita cover. Panjang lagu mana tu. Cuma begini, kalau seseorang tu dia kalau seseorang tu berniat untuk sembahyang dengan cara yang paling sempurna. Apa paling sempurna? Yang ketiga tadi tu. Dia nak baca, dia nak sembahyang 2 rakaat, 2 rakaat
2 kali qiyam baca surah dan panjang, dia niat nak buat begitu, maka tak boleh dia sembahyang gerhana dalam keadaan macam 2 rakaat subuh, tak boleh. Iaitu 1 rakaat 1 qiyam saja, tak boleh. Begitu juga kalau dia tu jadi kalau dia niat untuk akmal, untuk sembahyang gerhana secara akmal, iaitu yang nombor 3 tu, tidak boleh dia mendatangkan sembahyang gerhana cara nombor 1, tak boleh. Tapi boleh didatangkan cara nombor 2, adnal kamal, sekurang-kurang sempurna, boleh. Ataupun al-akmal, yang paling sempurna pun boleh. Tu kalau dia niat al-akmal. Kemudian kalau dia tak niat apa-apa, dia tak niat apa-apa, tak niat akmal ke, adnal kamal ke, al-aqal ke, dia tak niat, sekadar niat sembahyang gerhana lah, maka kalau begitu dia boleh pilih antara 3 cara sembahyang tu. Sama ada nak sembahyang macam sembahyang sunat biasa, ataupun nak sembahyang macam sembahyang sunat yang ada 2 rakaat 2 kali qiyam dan pendek, ataupun dia nak sembahyang 2 kali qiyam 2 kali rakaat dalam 1 rakaat dan bacaannya panjang, boleh pilih kalau dia tidak niat secara mutlak. Itu disebutkan, itu menurut pendapat Syekh Muhammad Ar-Ramli rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Itu menurut Syekh Ibn Hajar, Syekh Muhammad Ar-Ramli, dia kata boleh pilih antara 3 tu. Adapun Syekh Ibn Hajar Al-Haytami, dia kata kalau kita ni niat secara mutlak, tak niat pun nak niat buat gerhana secara akmal ke, adnal kamal ke, al-aqal ke, maka tak boleh dia melaksanakan sembahyang gerhana bulan, melainkan dia hanya boleh buat sembahyang gerhana macam cara pertama sahaja, iaitu al-aqal. Ini berlaku khilaf. Kalaulah dia tidak niat al-akmal ke, adnal kamal ke, al-aqal, maka menurut Syekh Muhammad Ar-Ramli dia boleh pilih sama ada nak buat al-kamal, al-akmal ataupun al-aqal. Tapi Syekh Ibn Hajar mengatakan tak dapat, tidak, mesti dia buat al-aqal saja, iaitu sembahyang gerhana macam sembahyang sunat biasa, tanpa ada 2 kali rakaat. Begitu jugalah zahir kalam ulama ni, harus bagi dia untuk niat adnal kamal. Yang nombor 2, dia niat sembahyang macam nombor 2, tapi dia buat sembahyang al-akmal, boleh. Dia niat sembahyang adnal kamal, tapi dia buat pelaksanaannya macam al-akmal, boleh. Ataupun sebaliknya, dia niat nak buat al-akmal, tapi dia buat adnal kamal, pun sah. Sah berlaku tu. Hak ni yang kita duk bincang adnal kamal apa semua ni kalau semayang sendiri, kalau tak jadi makmum. Adapun kalau jadi makmum, maka kalau kita mutlak, secara mutlak kita niat tak niat adnal kamal apa semua tu, ikut iaitu imam. Tu imam semayang aqal, kita pun aqal. Tu imam semayang adnal kamal, kita pun adnal kamal. Tu imam semayang al-akmal pun al-akmal. Cuma jaranglah gerhana matahari bulan ni kita mayang al-akmal, jangan sangat jarang. Sangat-sangat apa? Sangat-sangat jarang, kerana dia baca surah panjang. Rakaat pertama, berdiri hak pertama surah Baqarah. Lepas tu rukuk, bangun balik surah Ali Imran. Lepas tu rakaat kedua surah An-Nisa. Rukuk, bangun balik surah Al-Maidah. Barulah rukuk macam biasa. Tu pun rukuk pun ada lagi qadar dia berapa lama tu. Saya kita beritahulah. Okey, kemudian bila orang sembahyang gerhana yang adnal kamal ataupun al-akmal ni, maka dia hendaklah berdiri sebanyak 2 kali lah baca surah. Dia 2 kali baca surah. Dan setiap kali berdiri itu mestilah baca Fatihah macam biasa, dan 1 ataupun beberapa ayat Quran selepas daripada bacaan Al-Fatihah. Ni kalau adnal kamal, kalau adnal kamal. Begitu juga dalam 1 rakaat tu akan ada 2 kali rakaat. Akan ada 2 kali rakaat. Rakaat pertama selepas qiyam pertama, rakaat kedua selepas qiyam kedua, kemudian i'tidal semula, kemudian baru sujud dan sebagainya. Akan ada 2 kali rakaat. Kemudian kalau sembahyang al-akmal, dia perlu panjangkan bacaan surah dia. Bacaan dia akan menjadi panjang walaupun makmum tak redha sekalipun. Walaupun makmum tidak redha sekalipun.
Kerana disunatkan secara khas dalam syariat kita, suruh panjangkan pembacaan ketika mana sembahyang gerhana matahari ataupun bulan. Maka dituntutlah untuk rakaat pertama, qiyam yang pertama baca surah Al-Baqarah, qiyam yang kedua baca surah Ali Imran, rakaat yang kedua qiyam yang pertama baca surah An-Nisa, rakaat kedua qiyam yang kedua baca surah Al-Maidah. Baca surah Al-Maidah. Itu yang biasa kita dengar dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i. Namun Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu berpandangan dalam kitabnya Al-Um. Beliau mengatakan rakaat pertama, berdiri yang pertama sunat baca surah Al-Baqarah. Kalau rakaat pertama, berdiri yang kedua sunat baca qadar 200 ayat yang pertengahan. Dia tak kait dengan surah dah. 200 ayat yang pertengahan. Rakaat ketiga, berdiri yang pertama bacaan surah qadar 150 ayat pertengahan. Dan berdiri yang terakhir ayatnya seperti ayatnya qadar 100 ayat pertengahan. Tu pendapat Imam Syafi'i dalam Al-Um. Al-Baqarah 200 ayat pertengahan, 150 ayat pertengahan, 100 ayat pertengahan. Kemudian kalau untuk sembahyang gerhana Al-Akmal ni juga perlu untuk dia memanjangkan sujud dan memanjangkan rokok. Rokok pun panjang kok, kerana mengikut Nabi SAW. Maka dia ketika rokok pada rakaat yang pertama, rokok yang pertama, maka dia akan bertasbih qadar selama mana membaca 100 ayat daripada surah Baqarah. Seolah-olah kena ambil qadar dia. Okey, kalau kita baca surah Al-Baqarah sampai 100 ayat, berapa qadar dia? Contoh kita kata 30 minit. 30 minit lah rokok. Okey, rokok yang kedua seperti 80 ayat. Qadarnya 80 ayat. 80 ayat daripada 80 ayat. 80 ayat daripada Baqarah. Rakaat yang ketiga rakaat yang kedua, rokok yang ketiga seperti qadarnya 70 ayat. Rokok yang terakhir, rakaat kedua, qadarnya 50 ayat. Rokok pertama qadar 100 ayat, rokok kedua qadar 80 ayat, rokok ketiga qadar 70 ayat, rokok keempat qadar 50 ayat. Secara takribanlah dekat-dekat qadar-qadar dia. Sembahyang gerhana disunatkan untuk sembahyang secara berjemaah, dan sunat sembahyang di masjid walaupun sepi, walaupun tak cukup orang. Sunat juga sembahyang di masjid, bukannya di tanah lapang. Dan sembahyang gerhana bulan dibaca dengan jahar lah. Dibaca dengan jahar macam biasa menurut ijma' ulama', tak ada khilaf. Kerana bila waktu malam, kerana gerhana bulan bersangkut paut dengan waktu malam, sembahyang yang berada pada waktu malam semuanya sunat kuat belaka. Kalau gerhana matahari maka sunat sir, kerana dia kait dengan sembahyang di waktu siang yang sir, maka dia juga sir kerana mengikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang. Habis itulah seputar cerita berkaitan dengan sembahyang gerhana serba sedikit. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, lafaz niat sembahyang minta hujan. Minta hujan dia panggil bahasa Arab al-istisqa, dia panggil talabus suqya, meminta hujan dari sudut bahasa. Kalau dari sudut syaraknya, talabu suqyal ibad, talabu suqya minal ibad kullan aw ba'dan min Allah Ta'ala. Hamba meminta hujan sedikit ataupun semua daripada Allah Ta'ala indal hajati ilaiha, ketika mana berhajat kepada hujan. Minta kepada Allah walaupun sikit jadilah, sebab kita sedang kemarau. Cumanya nisbah tertib sembahyang gerhana lebih afdal daripada sembahyang minta hujan. Nisbah tertib sembahyang gerhana lebih afdal daripada sembahyang minta hujan. Dan sembahyang minta hujan pernah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, sembahyang gerhana ni dia ada 2 rakaat sembahyang dengan 2 khutbah. 2 khutbah berlaku selepas daripada sembahyang, macam sembahyang raya. Itu cara paling afdal bagi mazhab Syafi'i.
Tapi menurut mazhab Hanafi, orang yang semayang 2 rakaat gerhana, selepasnya itu orang yang semayang 2 rakaat minta hujan, kemudian selepasnya khutbah, bid'ah. Bagi mazhab Hanafi dia tu cara buat begitunya bid'ah. Bid'ah. Mazhab Hanafi kata cara begitu bid'ah. Mazhab Syafi'i kita cara itu paling afdal kerana sabit dalam hadis-hadis yang sahih. Tu hujah kita terhadap mazhab Hanafi. Sabit daripada hadis-hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga buat khutbah selepas daripada istisqa. Tu. Habis. Lafaz niat sembahyang sunat isyraq. Isyraq khilaf ulama mazhab Syafi'i sama adakah dia sembahyang duha ataupun bukan. Cuma waktu masuk dia lebih kurang sama je. Sembahyang duha pandangan mu'tamad paling banyak 8 rakaat. Itu pandangan Syekh Muhammad Ar-Ramli rahimahullah, dan itu pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i. Adapun pandangan dhaif kata 12 rakaat. Itu pandangan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah dalam Tuhfah. Dan kebanyakan kitab-kitab tasawuf seperti Hidayatus Salikin, dia pun sebut 12 rakaat duha. Kerana menurut orang tasawuf dia lagi beramal banyak, lagi bagus ya. Cuma pandangan mu'tamad 8 rakaat. Ini sekurang-kurang 2 rakaat pun boleh, 4 rakaat boleh, 6 rakaat boleh, 8 rakaat paling afdal. Sembahyang duha, itulah tengok kalender sajalah ni. Lepas syuruk, lepas waktu syuruk tu waktu habis subuh, tambah lagi 15-20 minit, itulah waktu isyraq nak sembahyang, waktu duha boleh sembahyang. Usalli sunnatal isyraqi rak'ataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Aku sembahyang sunat isyraq 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Selesai. Lafaz niat sembahyang sunat tahajud. Tahajud panjang ni. Sunat tahajud. Sembahyang sunat tahajud dipanggil sebagai salatul lail. Salatul lail, sembahyang malam. Sembahyang malam. Dan sembahyang tahajud juga dia dikategorikan juga sebagai seolah-olah sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak. Kita baca dulu. Usalli sunnatat tahajjudi rak'ataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Aku sembahyang sunat tahajud 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Surah yang dibaca pada rakaat pertama sunat tahajud, kemudian yakni selepas daripada Fatihah ialah qul ya ayyuhal kafirun. Dan dan pada rakaat yang kedua kemudian yakni selepas daripada Fatihah ialah qul huwallahu ahad. Maka pahalanya diberi Allah Ta'ala apa yang diterangi oleh matahari di dalam dunia ini dengan isinya isi dunia. Lagi tiada dimatikan Allah Ta'ala hingga dilihatnya seorang akan tempatnya seorang di dalam syurga. Nokta. Ini fadilat sembahyang tahajud lah. Dan waktunya waktu sembahyang tahajud, waktunya tu kena pada sembahyang dah. Waktunya sembahyang itu sembahyang tahajud. Kemudian yakni selepas daripada pukul 12 malam hingga fajar. Sini yang perlu tegang. Adakah syarat 12 malam baru tahajud? Jadi kita bahas dulu tahajud tu benda apa. Jadi tahajud ni dia panggil naflul lail, sembahyang sunat malam. Naflul lail al-mutlaq, sembahyang sunat malam mutlak. Sembahyang sunat pada waktu malam yang dinamakan tahajud ni lebih afdal daripada sembahyang sunat mutlak di siang hari. Lebih afdal daripada sembahyang sunat mutlak di siang hari, kerana berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala, afdalus salati ba'dal fariidati salatul lail. Seafdal sembahyang selepas daripada sembahyang fardu ialah sembahyang malam. Dan para ulama menanggungkan hadis yang mengatakan sembahyang malam tu ialah sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak. Dan yang kita namakan sebagai tahajud. Okey. Sembahyang sunat bagi orang yang berkehendak untuk buat tahajud disunatkan untuk tidur qailulah. Disunatkan untuk tidur qailulah.
Jadi qailulah yang berpahala ialah bagi orang yang nak buat tahajud di malam hari. Qailulah tu apa dia? Qailulah tu tidur lebih kurang tengah hari sebelum zuhur. Qailulah dia, ataupun lepas zuhur sikit ke, tidur tengah hari lah. Tidur sekejap ya, bukan tidur 3 jam. Tidur 3 jam habis cerita tu. Tidur 10 minit, 5 minit selesai. Tidur 3 jam. Mampus itu ya. Kemudian bahkan sebagian ulama menyebutkan tidur qailulah untuk orang yang nak tahajud ni merupakan salah satu syarat untuk sembahyang tahajud. Macam tahap tu. Dan juga yang kedua, orang yang nak bertahajud ni disunatkan untuk tinggal maksiat di siang hari. Tinggal maksiat tu, diri tinggal maksiat wajib. Tapi perkara tersebut perlu sunat berlaku pada orang yang nak bertahajud. Orang yang nak bertahajud. Sunat yang ketiga bagi orang yang nak bertahajud ialah tinggalkan banyak makan. Tinggalkan banyak makan di siang hari. Jadi kalau dia berniat untuk tahajud, tiba-tiba mengantuk juga, sedar-sedar subuh, maka Allah Ta'ala akan tulis kepadanya bahawa dia ni akan dituliskan kepadanya apa yang dia niatkan, iaitu dia niat tahajud, dia dapat bayang tahajud walaupun dia tak buat. Jadi tidurnya ketika itu tak sedar diri itu jadi sedekah pula atas dia. Sedekah atas dia. Tuhan beri hadiah, dia panggil. Macam orang lupa ketika puasa Ramadan, orang lupa minum air, itu hadiah Allah Ta'ala. Bagi orang yang nak bertahajud, okey, kemudian sembahyang tahajud yang afdal. Sembahyang tahajud yang afdal dia terbahagi kepada dua. Secara mudah, kalau kita bahagikan 2 malam, nisful awal dengan nisful akhir, maka afdal buat sunat tahajud nisful akhir. Lepas daripada malam yang kedua. Malam yang kedua. Kalau malam tu ada 8 jam, maka 4 jam terakhir waktu tu kita buat sembahyang tahajud. Itu yang afdal. Bukan suruh buat begitu, tapi itu yang afdal. Daripada kita buat pada nisful awal, pada separuh yang pertama. Kenapa sunat buat pada nisful akhir, pada malam yang akhir? Kerana ketika itu kurang maksiat. Kerana ketika itu orang-orang kurang buat maksiat. Itu satu. Kemudian kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, dia kata afdalus salati ba'dal maktubati jawfal lail. Seafdal sembahyang selepas daripada sembahyang fardu ialah sembahyang di jawful lail, iaitu di hujung malam. Jawf ni asalnya rongga. Kemudian ada hadis Nabi SAW juga kata apa dia? Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya kulla lailatin. Yanzilu Rabbuna, turun oleh Tuhan kita, ila sama'id dunya, ke langit dunia, kulla lailatin, setiap malam. Ini hadis mutasyabihat. Turun tu dengan mana apa turun-turun tu? Dalam kitab Busyral Karim kita pun takwil. Yang kata hadis kata turun tu bukan makna turun sungguh. Yang kata turun tu bukan makna turun sungguh. Bahkan dia kata wajib ke atas setiap mukmin beriktikad bahwasanya hadis ni adalah sebahagian daripada hadis-hadis yang mutasyabihat yang memerlukan kepada penjelasan lanjut. Kalau atas pandangan ulama salaf, maka dia tafwid, diserah makna turun tu bukan turun sungguh. Lepas tu turun apa? Wallahu a'lam, tak tahu murad dia apa. Kalau khalaf, ulama khalaf, dia takwil turun situ, turun rahmat Allah, turun pengampunan Allah. Dia takwil mudhaf, jadilah ayat tersebut bukan lagi mutasyabihat. Jadi itu hadis menunjukkan sembahyang sunat tahajud sunat dibuat ketika mana? Di akhir malam. Itu kalau kita bahagikan masa tu kepada 2. Kalau kita bahagikan masa malam itu kepada 3 pula, maka kita buat kita buat tahajud pada 1/3 yang tengah, itu lebih afdal. Kalau kita bahagikan masa, contoh masa malam 12 jam,
Maka 4 jam 4 jam yang kedua itu lebih afdal daripada buat tahajud 4 jam yang pertama dengan 4 jam yang terakhir. Cuma salah satu syarat untuk tahajud dipanggil tahajud ialah tidur dulu. Kalau witir tidak syarat tidur, tahajud syarat tidur dulu, baru dia panggil tahajud. Kalau duk berjaga sepanjang malam, dia sembahyang sunat sekalipun dia panggil sunat mutlak biasalah, tak panggil tahajud. Kemudian kata dalam kitab Ushul Karim kita ni, dia kata makruh seseorang itu menghidupkan malamnya tiap-tiap malam senantiasa. Makruh menghidupkan tiap-tiap malam dengan ibadat sepanjang masa, sepanjang malam, walaupun untuk ibadat sekalipun, dan walaupun selain daripada sembahyang sekalipun. Kerana Nabi SAW suruh jaga juga badan tu. Nabi SAW sebut, sum wa aftir wa nam wa qum. Puasalah engkau dan buka puasalah engkau, dan tidurlah engkau dan bangunlah oleh engkau. Dan kerana bahawasanya kalau sentiasa bangun malam ni boleh menyebabkan mudarat tubuh badan. Tu kata kitab Usyurakan kita, makruh senantiasa berjaga malam untuk menghidupkan malam dia, walaupun bukan untuk ibadat, walaupun dengan ibadat, dan walaupun bukan sembahyang sekalipun. Tetapi sebahagian ulama mengatakan pula, kalau orang tersebut tidak ada masyaqqah, tak ada masalah, memang bangun tiap-tiap malam dia tu, maka untuk dia disunatkan untuk menghidupkan malam tiap-tiap malam, kerana dia sudah ada kelazatan kepada ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada masalah dah. Kalau kita mengkhususkan bangun tahajud pada malam-malam tertentu, contoh malam Jumaat saja, aku nak bangun malam Jumaat saja, malam lain tak mau bangun, hukum dia makruh. Hukum dia adalah makruh. Kita khususkan mana-mana malam, bukan malam yang lain, dengan kita sembahyang dan sebagainya. Kalau orang tu dah biasa dah tahajud, dia tinggal, maka hukumnya makruh. Kalau dia biasa dah tahajud, kemudian dia tinggal, ataupun biasa dah buat tahajud beberapa rakaat, tapi sekarang buat kurang daripada yang dia ada, dia buat kurang rakaat daripada yang dia selalu buat, maka hukum dia adalah makruh. Kerana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, la takun ka fulanin kana yaqumul laili fatarakahu. Janganlah kamu jadi seperti si fulan, dia tu bangun malam kemudian meninggalkannya. Habis. Cuma sembahyang tahajud, sembahyang tahajud kita bahas sembahyang tahajud dari sudut fiqh dia. Cuma dari sudut teori, kalau anda kata sudah berumah tangga, sudah berumah tangga, sebab ada hadis Nabi SAW atau kama qala yang lebih kurang berbunyinya, sungguh memercikkan air di muka pasangan kita tu untuk bangun malam. Ada kan? Pernah dengar hadis tu? Jadi kalau orang tu kalau dia tu faham zahir hadis, dia buat sungguh. Kalau dia tu orang yang reti, orang tu pekoh lah. Kalau dia tu orang tu pekoh, dia tengok pasangan dia tu nampak penat, dia baru tidur contohnya. Dia penat jaga anak ni, baru tidur jam 2 pagi. Belum tidur pukul 1 pagi baru tidur. 2 pagi baru tidur. Bahkan 3 pagi baru tidur. Kita kalau bangun tahajud ni, kalau tengok dia gitu, tak payah gerak. Sebab apa? Sebab tidur dia waktu tu ibadat dah. Dia penat dah jaga anak tu, tidur lewat pula. Ataupun penat dia kerja dan sebagainya, nampak letih, dia pun tidurlah. Ketika tu tidur dia tu adalah ibadat untuk dia, tak payahlah kita gerak. Tapi kalau hujung minggu dah cuti, tidur pun cukup dah, dia pun relax, tidur awal dan sebagainya, nak gerak dia geraklah. Tapi kena tengok juga pesen pasangan tu gerak. Dia tu jenis bangun tahajud ke tak? Jenis bangun tahajud pula bila? Ada jenis bangun tahajudnya bangun pukul 3-4 pagi, kemudian tidur semula, kemudian main subuh. Ada yang hujung subuh dia bangun untuk dia tahajud. Jadi atas qadar masing-masing kemampuan.
fattaqullaha mastata'tum. Jangan buat lebih kurang gerak gitu. Dia nak simpan tenaga esok pagi tu. Tu bagi orang yang reti. Sebab tu kena jadi orang reti, bukan jadi orang yang baca hadis terjemah habis cerita. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dia kata habis lafaz niat, betul habis. Kemudian lafaz niat sembahyang witir 2 rakaat. Sembahyang witir 2 rakaat. Usalli sunnatan minal witri raka'ataini lillahi ta'ala. Tu semalam kita sebut dah. Sembahyang usalli raka'ataini minal witri itu lebih afdal. Usalli raka'ataini minal witri. Kalau nak buat 2 rakaat ataupun usalli muqaddimatal witri. Usalli muqaddimatal witri. Kalau usalli sunnatal witri ada khilaf sikit. Cuma pandangan Musyarah kali semalam kata boleh juga. Ada pendapat ulama kata tak boleh. Sebab witir tu ganjil. Bila ganjil ke dia kena 1 rakaat je, bukan 2. Kemudian kata musannif raka'ataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Aku sembahyang sunat setengah daripada witir 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Lafaz niat sembahyang witir 1 rakaat. Usalli sunnatal witri raka'atan lillahi ta'ala Allahu akbar. Ataupun bolehlah sunatul witri. Aku sembahyang sunat witir 1 rakaat kerana Allah Ta'ala Allahu akbar. Surah rakaat yang pertama, kemudian yakni selepas daripada Fatihah bacanya sabbihisma rabbikal a'la. Lupa Dia ada satu amalan lepas bangun tidur. Lepas baca doa tidur tu sunat baca ayat surah Ali Imran ayat 190 sampai 200. Sunat baca surah Ali Imran ayat 190 sehingga 200. Sunat baca dalam keadaan muka lenggok ke langit. Tengok langit lah. Apabila seorang bangun tidur, dia sapu muka, kemudian dia pandang ke langit, isyarat ke langit lah, bukan langit tu pandang sungguh langit. Umur kita bumbung habis lah kau. Ataupun nak pandang langit sungguh tak apa, buka tinggal sekejap, baca surah Ali Imran ayat 190 sampai 200. Mula dengan inna fi khalqis samawati wal ard sampailah wattaqullaha la'allakum tuflihun ayat yang ke-200. Tu sunat. Sunat juga sunat juga bagi orang yang mengantuk tu tidur ataupun berehat. Sebut kita mereka. Sunat juga untuk orang yang mengantuk tu tidur ataupun berehat. Tidur ataupun berehat sehinggalah hilang mengantuk tu. Sehinggalah hilang mengantuk tersebut. Habis. Habis tu. Kemudian witir habis witir. Lafaz niat mana? Sembahyang witir yang sabbihisma rabbikal a'la hingga akhir sabbihis lah, jangan sabbihis saja. Dan rakaat yang kedua lepas daripada Fatihah ayatnya qul ya ayyuhal kafirun hingga akhirnya. Dan rakaat yang ketiga lepas daripada Fatihah ayatnya qul huwallahu ahad hingga akhir sekali, dan qul a'udzu birabbil falaq sekali, dan qul a'udzu birabbin nas sekali, hingga akhir surah sekali. Semua tu sekali belaka. Semua tu sekali belaka. Okey, sunat witir pula. Sembahyang sunat witir sembahyang sunat witir. Panjang pula witir ni. Rehat dulu. Ada soalan?
Tu lepas ni. Kalau 3 rakaat sekali, tu lepas ni. Tu yang kata panjang tu. Lepas ni kita teranglah rakaat 3 sekaligus ke macam mana ke. Ada soalan lagi? Saya pun 3 dah. Rasa macam mau makan tadi. Ada soalan lagi? Paling mudah dah. Surat sembahyang tasbih dengan sunat witir. Lepas tu wirid-wirid je. Habis. Terang? Wallahu ta'ala a'lam. Rehat 5 minit insya-Allah ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.